Singapura akan kembali ke fasa 2 kewaspadaan dipertingkat selama sekitar sebulan mulai Khamis ini. 195 kes baru COVID-19 dicatatkan di Singapura hari ini yang tertinggi sejak Julai tahun lalu. Umat Islam tempatan dikesan terus mainkan peranan untuk pastikan kesejahteraan semua sedang Singapura berusaha tangani pandemik coronavirus. Salam sejahtera. Singapura akan kembali ke fasa 2 kewaspadaan dipertingkat mulai Khamis ini hingga 18 Ogos. Langkah itu diumumkan pasukan bertindak berbilang Kementerian MTF bagi COVID-19 petang tadi. Ini memandangkan bilangan kes dijangka naik mendadak berdasarkan kadar penularan sekarang. Ini bermakna saiz kumpulan untuk perhimpunan sosial akan kembali kepada 2 orang dan orang ramai tidak dibenarkan makan di luar. Pengumuman MTF itu dibuat berikutan ratusan kes baru COVID-19 yang dikaitkan dengan kelompok KTV dan pelabuhan perikanan Jurong minggu lalu. Walaupun sekurang-kurangnya separuh daripada penduduk tempatan sudah divaksinasi sepenuhnya, para pengurusi bersama MTF mengatakan sekarang bukan masanya untuk mengambil risiko. Ini kerana kadar jangkitan naik mendadak dengan kes harian mencecah 46 kes secara purata sejak 6 hari lalu. Jumlah itu tidak pernah disaksikan negara sejak April tahun lalu. Pihak berkuasa mahu mengambil masa ini untuk orang ramai terutama sekali warga tua mendapatkan suntikan dan memastikan sistem hospital tidak terjejas. Sekitar 200,000 warga tua berusia 60 tahun ke atas masih belum divaksin, dedah MTF. At a point where there is a very real risk of accelerated transmission all over the community, and the current trajectory of infection would suggest that if we were to continue with our current posture, we will see a sharp increase in infections and many people will catch the virus. While we have made good progress on vaccinations, we also know that there are still significant groups who are not vaccinated, including seniors. And therefore, we are very concerned that if they were to catch the virus, many of our seniors will fall sick and will become severely ill. Lantaran itu, mulai 22 Julai hingga 18 Ogos depan, Singapura akan kembali di bawah fasa 2 kewaspadaan dipertingkat. Kedai-kedai F&B hanya boleh menawarkan khidmat penghantaran dan bungkus saja. Kegiatan berisiko tinggi yang memerlukan orang ramai membuka pelitup juga akan digantung seperti kegiatan sukan dalam bangunan dan spa. Bekerja dari rumah akan terus menjadi aturan yang diutamakan. Setiap isi rumah hanya boleh menerima 2 tetamu setiap hari dan orang ramai digalakkan untuk terus menghadkan jumlah perhimpunan sosial tidak lebih daripada 2 sehari. Bagi membolehkan urusan menjaga kanak-kanak diteruskan, datuk dan nenek yang menjaga cucu mereka tidak akan dikira sebagai tetamu. Namun mereka digalak untuk mendapatkan vaksin dan mengurangkan pergaulan bersama cucu daripada isi rumah berbeza. Persembahan secara langsung, majlis pernikahan dan upacara agama dibenarkan hingga 100 orang dengan ujian praacara atau PET dan 50 tanpa PET. Majlis persandingan boleh diteruskan hingga 100 orang dengan PET dan setiap meja dihadkan kepada 5 orang saja. Pihak berkuasa juga menggesa orang ramai untuk tidak tergesa-gesa membeli bekalan makanan kerana pasaraya dan pasar basah akan kekal dibuka. MTF menyatakan langkah pengurusan selamat berasingan kepada mereka yang sudah divaksin sepenuhnya tidak akan dilaksanakan pada tempoh ini. Namun begitu, pemerintah akan melaksanakannya sekali lagi apabila Singapura mencapai kadar vaksinasi yang tinggi atau situasi sudah stabil. Jaga diri, jaga kesihatan. Virus ini tidak mengenal masa dan tempat. Namun, kita harus bekerjasama untuk membasmi virus ini bersama. Pelaksanaan Safe Entry menggunakan Trace Together akan diperkenalkan secara bertahap-tahap di semua pasar basah dan pusat penjajah di Singapura dalam beberapa minggu mendatang. Kementerian Kesihatan menyatakan semua individu yang memasuki pasar basah dan pusat penjajah
perlu mendaftar masuk dengan aplikasi atau token Trace Together. Pasar-pasar basah dan pusat penjajah sering dikunjungi anggota masyarakat. Ia juga tempat ramai warga tua sering berkumpul. Singapura melaporkan 182 kes baru COVID-19 dalam masyarakat hari ini. Hari kedua berturut-turut di mana jumlah kes jangkitan meningkat ke paras tertinggi. 12 daripadanya dikaitkan dengan kelompok KTV. 135 kes pula dikaitkan dengan kelompok pelabuhan perikanan Jurong. Antara kes-kes yang terkait, 81 sudah pun dikuarantin, manakala 75 kes dikesan semasa pemantauan. 13 kes import turut dilaporkan hari ini. Sementara itu, 19 pelajar Madrasah Al-Ma'arif dikenakan arahan kuarantin setelah seorang penolong jurulatih kegiatan CCA di madrasah itu didapati positif COVID-19. Menurut Muiz, penolong jurulatih CCA itu didapati positif menerusi ujian rutin dan hanya mengadakan kontak minimum di bawah 15 minit bersama sekumpulan 19 pelajar. Pihak madrasah juga segera menjalankan kerja-kerja pembersihan dan pembasmian kuman di premisnya, terutama sekali di bilik darjah yang terjejas. Dalam pada itu, 19 masjid akan terus menawarkan 2 zon bagi setiap sesi solat jemaah, khusus bagi mereka yang sudah menamatkan 2 suntikan vaksin atau menjalani ujian COVID-19. Baki lagi, 47 masjid pula akan hanya menawarkan 50 ruang setiap sesi. Ini selaras dengan peralihan negara di bawah fasa 2 kewaspadaan dipertingkat mulai lusa. Muiz menggesa golongan lemah, terutama sekali warga tua yang belum divaksin untuk beribadah di rumah. Sejajar dengan langkah-langkah fasa 2 kewaspadaan dipertingkat juga, Kementerian Pendidikan MOE akan memperketatkan langkah pengurusan selamat di tadika-tadika MOE, sekolah rendah dan menengah, sekolah pendidikan khas PED, maktab rendah serta Institut Pengajian Tinggi IHL. Sekolah-sekolah dan institut pengajian tinggi akan kekal dibuka bagi mengurangkan kesan terhadap pembelajaran para pelajar. Namun, ia akan dilaksanakan dengan langkah pengurusan selamat yang lebih ketat mulai Khamis ini. Sebagai contoh, saiz kelas di semua institut pengajian tinggi akan dihadkan kepada tidak lebih 50 orang. Dan semua kegiatan ko-kurikular CCA dan aktiviti yang memerlukan pelitup muka dibuka akan digantung buat sementara waktu. Pihak berkuasa juga menasihatkan supaya semua kelas tuition dan tambahan dijalankan secara online bagi mengurangkan risiko jangkitan COVID-19 di kalangan para pelajar. Liputan khas Aidiladha menyusul selepas ini. Antaranya ikuti satu-satunya upacara korban di Singapura sempena Aidiladha. Saudara, perjuangan masyarakat menangani COVID-19 tidak akan selesai sehinggalah setiap anggota masyarakat memainkan peranan dalam memastikan kesejahteraan semua. Ini termasuk ikhtiar dan tanggungjawab untuk menyegerakan pengambilan vaksin dan menggalak saudara mara, terutama sekali warga senja kita, mengambilnya bagi menangkis penularan wabak tersebut. Demikian tekan Mufti Negara Dr. Naziruddin Muhammad Nasir dalam khutbah Aidiladha beliau hari ini yang menyentuh tentang erti pengorbanan masyarakat Islam. Wartawan kami, Ira Musfira dan Nazirah Jamzuri melaporkan. Seawal 7 sukuh pagi lagi, para jemaah sudah mula memasuki Dewan Solat Masjid Ar-Raudah bagi menunaikan solat Aidiladha. Kesemuanya, 750 jemaah dapat menunaikan solat di masjid ini menerusi 3 sesi solat di bawah protokol kesihatan dan keselamatan cukup ketat. Ini merupakan
merupakan kali kedua Hari Raya Haji berlangsung di tengah-tengah cabaran pandemik COVID-19. Dalam khutbah beliau yang turut disampaikan di masjid-masjid merata negara, Mufti Negara menggesa masyarakat agar jangan membiarkan berita-berita palsu memburukkan lagi dan menakutkan golongan tua dalam suasana kekhawatiran sekarang ini. Bagi mereka yang belum lagi mengambil vaksin, bersegeralah mengambilnya. Dan yang sudah mengambilnya, galakkanlah saudara mara kita, khususnya golongan berusia tua, untuk mengambilnya. Kerana ini adalah ikhtiar kita untuk menangkis penularan wabak dan juga mengerangkan kesan ke atas diri kita jika kita terjangkit. Apatah lagi dengan situasi penularan sekarang ini, dengan varian baru yang lebih mudah berjangkit, perjuangan kita tidak akan dapat selesai sehinggalah setiap kita memainkan peranan dan bertanggungjawab. Allahu Akbar. Mufti juga menarik perhatian, walaupun terdapat keterbatasan di norma baru, institusi agama masih terus rancak dimakmurkan dengan selamat. Ini, kata beliau, dilihat menerusi dakwah yang masih berterusan sambil memelihara nyawa tanpa merosakkan sendi-sendi tiang agama. Agama memerlukan ilmu. Ilmu memerlukan usaha, masa, guru dan titik peluh. Kalau hanya kita membaca sebaris di sana dan seperenggan di sini, kalau kita hanya menonton klip di YouTube, di Facebook, di TikTok, tidak mencukupi. Menurut Mufti, ilmu yang menyeluruh ibarat lampu yang kuat menerangi kegelapan suasana, bukan seperti lilin yang terangnya terbatas dan boleh menyebabkan kebakaran. Para jemaah yang kami temui selepas sesi solat ini pula rata-rata menyuarakan 1000 harapan agar keadaan menjadi lebih baik pada Aidiladha akan datang. InsyaAllah lah ke depan kalau boleh buka sepenuh je, buka seluruh je. Mudah-mudahan itu je harapan saya. Semoga kita dapat meraihkan seperti tahun-tahun sebelumnya dengan ada ibadah korban dilakukan di sini dan anak-anak kita dapat sama-sama meraihkannya. Mudah-mudahan wabak yang melanda ni akan hilanglah, akan diangkat Allah supaya kita semua ramai-ramai boleh masuk masjid dan sembahyang seperti sedia kala lah, insya-Allah. Secara keseluruhan, hampir 18,200 jemaah dapat menunaikan solat Aidiladha pagi tadi, naik lebih seganda berbanding tahun lalu. Sementara itu, satu-satunya upacara korban tempatan sempena Aidiladha berjalan lancar hari ini dengan 50 ekor kambing dikorbankan dan disaksikan 100 pelanggan. Lagi 50 ekor kambing akan dikorbankan esok. Pihak berkuasa menyatakan ini kali pertama dalam tempoh lebih 20 tahun penyembelihan oleh penternak kambing atau lembu dijalankan di Singapura. Wartawan kami Afika Hussein yang menjenguk operasi korban itu pagi tadi membawakan perinciannya. Satu-satunya upacara korban di Singapura di Hederis ini bermula pada jam 8.30 pagi. Mereka yang menempah kambing hadir mengikut jadual dan apabila giliran mereka tiba, mereka dapat menyaksikan penyembelihan kambing dari luar khemah seperti ini. Hanya 2 orang dibenarkan berbuat demikian bagi setiap ekor kambing. Ibadah korban di sini akan berlangsung selama 2 hari disebabkan langkah-langkah pengurusan selamat. Antara lain, khemah di belakang saya ini dibagikan kepada beberapa ruang dan di dalam setiap ruang jumlah kaki tangan dihadkan kepada 6 atau 8 orang. Proses yang dijalankan hari ini sungguh very smooth, it's a very nice operation. Mungkin kita sudah plan prosedurnya dan kita juga ada satu trial run di mana pihak SFA dan NParks kita telah menunjukkan prosesnya bagaimana. Kesemua 100 ekor kambing yang ditawarkan di Hederis habis ditempah walaupun harganya cukup tinggi iaitu antara $1,400 hingga $2,000 seekor. Malah ada keluarga menempah 8 ekor kambing bagi korban seisi keluarga seperti keluarga Encik Jainuddin ini. Kita syukur kalau kita buat korban secara online kita tak tahu apa yang berlaku di sana. Yeah. Dan kita cuma tunggu je sampai daging itu sampai di sini kan. The experience is a worthwhile experience. It's worthwhile. Yeah. Jadi tidak ada harga yang dapat dinilaikan dengan rasa pengalaman di sini. Menariknya, sekumpulan pekerja hijrahan juga tampil membuat tempahan. Normally in our country
Our parents, they do the kurban, they buy cow, goat, all other things. But in Singapore, this is the first experience. We are sharing about more than 20 actually. Yeah, more than 20 of them. We are sharing the money. So we just enjoy this Hari Raya in a different way. Bagi setiap kambing korban ditempah, pembelinya dapat membawa pulang sekurang-kurangnya 35 kilo daging. Selalu kita buat dekat masjid lah. Kalau macam dekat sini, kita boleh tengok, saksikan ibadah tu macam lagi dekat. Kini Hederis merancang menawarkan antara 10 hingga 20 kambing bagi akikah pula setiap bulan. Namun ini perlu mendapat kelulusan pemerintah. We need to, I guess, play by ear. Also, because now Hederis is going to construct our new farm, we have already catered an area for slaughter. No longer a makeshift place, a very permanent place with cleaner facilities. So for akikah purposes, we will be working closely with SFA and NPAS to come up with some measures or SOP for akikah. Menurut Encik He lagi, kemudahan barunya nanti mampu mengendalikan sekitar 2,000 ekor kambing berbanding 1,000 sekarang ini. Bagaimanapun, operasi utama Hederis adalah penghasilan susu kambing. Di Arab Saudi, 60,000 jemaah haji tahun ini menyempurnakan rukun melontar jamrah Aqabah siang tadi bagi syarat menanggalkan ihram. Ia merupakan lontaran pertama selepas meninggalkan Padang Arafah malam semalam dan singgah di Muzdalifah untuk mengutip batu awal pagi tadi waktu Saudi. Seperti tahun lalu apabila pandemik COVID-19 melanda, ibadah melontar tahun ini berjalan dengan lancar dengan pelaksanaan langkah-langkah jarak selamat. Ini meskipun tahun ini jumlah jemaah haji ditambah kepada 60,000 jemaah berbanding 1,000 jemaah tahun lalu. Seperti tahun lalu juga hanya warga Saudi dan penduduk tetapnya yang dibenarkan naik haji kali ini. Namun protokol kesihatan yang tinggi diperkenalkan termasuk memastikan semua jemaah divaksin sepenuhnya. Ikuti selepas ini perkembangan mengenai kes pembunuhan di sebuah sekolah tempatan. Juga nantikan antara barangan kreatif yang dihasilkan menjelang ulang tahun Singapura. Diteruskan berita, polis sedang menyiasat insiden pembunuhan yang berlaku di Sekolah Tinggi River Valley semalam dan bagaimana ia boleh dielakkan. Demikian menurut Perdana Menteri Lee Hsien Loong yang turut menyeru orang ramai supaya jangan membuat sebarang spekulasi ataupun kabar angin. PM Lee melahirkan rasa terkejut dan sedih atas serangan di sekolah tersebut. Singapura, kata PL, memberikan penekatan besar terhadap keselamatan di sekolah-sekolah serta kesejahteraan kaki tangan dan para pelajarnya. Sistem pendidikan bukan hanya tentang pencapaian akademik tetapi juga untuk anak-anak berkembang menjadi seseorang yang bahagia dan dapat menyesuaikan diri. PM Lee turut berkata bantuan disediakan untuk kaki tangan dan para pelajar yang menghadapi masalah atau tertekan. Siang tadi, pelajar 16 tahun itu didakwa atas tuduhan membunuh rakan sekolahnya yang berusia 13 tahun. Remaja itu dikenakan satu tuduhan membunuh. Di luar Sekolah Tinggi River Valley siang tadi, orang ramai datang bagi memberi penghormatan terakhir kepada mangsa. Menurut pendakwa polis, hasil siasatan awal menunjukkan tertuduh pernah dirawat di Institut Kesihatan Mental menyusuli satu insiden cuba bunuh diri pada 2019. Hakim mengarahkan tertuduh ditahan reman bagi menjalani penilaian psikiatrik selama 3 minggu. Dia akan dihadapkan semula ke mahkamah pada 10 Ogos nanti. Lawrence Wong siang tadi, menjelang ulang tahun Singapura yang ke-56 itu, perniagaan-perniagaan di seluruh negara semakin kreatif dengan barangan keluarannya. Untuk meningkatkan semangat Hari Kebangsaan tidak lama lagi, pelitup muka juga diberi wajah baru. Permintaan bagi pelitup muka bertemakan Hari Kebangsaan amat memberangsangkan. Penjualan dijangka melepasi jumlah tahun lalu apabila sekitar 7,800 pelitup terjual. Satu lagi barangan keperluan pandemik yang juga diubah suai ialah cecair pembasmi kuman. Sekian berita.
untuk malam ini, saudara. Bagi pihak Berita Media Corp, saya Nursha Ismail ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha kepada semua umat Islam di Singapura. Sehingga berjumpa lagi, salam hormat.